Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalam ala rasuli rabbil alamin wa syafi'il muznibin Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Muslimin dan muslimat, para pelajar sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla, kerana dengan limpah kurnia Allah kita dapat teruskan pengajian kita dalam surah Ar-Rum. Surah Ar-Rum, surah yang ke-30, juzuk yang ke-21. Sambungan kita bermula ayat 38, 39 dan 40. InsyaAllah ini muqarrar untuk siri ini. Jadi para pelajar sekalian, kita akan bincang tentang galakkan infak. Lebih-lebih lagi 3 kategori yang Allah Ta'ala sebut dalam ayat ini. Kemudian larangan daripada riba, atau riba yang dosa besar, menindas orang. Ataupun ada satu kategori lagi infak, dia panggil infak nak ambil pulangan di dunia, yang kita namakan, kalau kita istilah orang kampung dia panggil salam kau. Maknanya salam tarik balik. Kemudian Allah peringatkan dengan kuasa dia mencipta, memberi rezeki dan mengembalikan manusia ini untuk bertemu Allah Azza wa Jalla, bagi dihisab dan diperhitungkan segala perkara yang mereka lakukan di atas dunia. Alhamdulillah, para jemaah sekalian, itu di antara tajuk ringkas yang kita akan bincangkan secara sedikit terperinci lah. Taklah panjang sangat, ringkas juga. Tafsir kita ni tafsir dan tadabbur. Maknanya ada beberapa ayat yang kita kena ulang, mengambil fawaid, manfaat daripada ayat itu dalam kehidupan. Dalam tafsir Al-Munir dia sebut fiqhul hayah. Fiqhul hayah maknanya fiqh yang memberi panduan dalam hidup kita ni. Ayat yang kita belajar ni, apa garis panduan untuk hidup. Kalau setakat ulama kata tu, ulama kata ni, tapi garis panduan untuk kita hidup tak dapat diambil, maka kita belum mencapai matlamat sebenar daripada pengajian kita. Sebab kita belajar, yang pertama nak faham ayat Allah, yang kedua nak beramal dengan ayat Allah Azza wa Jalla itu. Setakat faham saja tak amal, orang panggil separuh jalan. Amal tanpa faham juga jadi masalah. Kalau tengok dalam kitab Ayyuhal Walad, Imam Abu Hamid Al-Ghazali kata, al-amal biduni ilmi la yakun. Tak mungkin sempurna. Nanti kita rasa nak amal, rupanya kita runtuhkan agama sendiri. Wal'iyazubillah. Baik para pelajar sekalian, bagi jemaah yang ada tafsir pimpinan Jawi, muka surah 875. 875. Yang ada versi lain, cari nombor ayat. Ayat dianya 38 surah Ar-Rum. Mari para pelajar kita baca ayat, kemudian kita pergi kepada huraiannya, insya-Allah. A'udzu billahis samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. فآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل
Dzalika khairul lilladzina yuriduna wajha Allah wa ulaika humul muflihun. وَمَا آتَيْتُم مِّن رِّبًا لِّيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِندَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ. الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء سبحانه وتعالى عما يشركون. Balik semula kita kepada ayat 38. Fa'ati dzal qurba haqqahu wal miskina wabnas sabil. Maka bagi menyatakan kesyukuran. Syukur dari mana tu? Tengok ayat sebelum. Ayat sebelumnya Allah kata apa? Alam yarau anna Allah yabsutur rizqa liman yasha' wa yaqdir. Allah Subhanahu Wa Taala yang membuka pintu rezeki luas kepada sebahagian hamba-Nya, wa yaqdir, dan menyempitkan sebahagian hamba. Ada orang Masya Allah, hari-hari dia punya duit masuk kedai dia boleh juta satu hari, 5 juta pun ada. Ada orang boleh ribu-ribu, ratus ribu. Ada orang ribu-ribu tak ada, ratus-ratus ya ada. Ada orang puluh-puluh ya. Berapa dapat jualan hari ni? RM70. Alhamdulillah. Maknanya kita sudah tahu, kita sudah dapat maklumat bahawa Allah Ta'ala Al-Basitul Qabid. Al-Basit Al-Qabid. Yang membuka, yang menutup. Dan Allah jadikan ciri-ciri kekuasaannya itu sebagai salah satu daripada tanda kekuasaan Allah bagi orang yang beriman. Maka dalam ayat ini Allah Subhanahu Wa Taala amara nabiyahu sallallahu alaihi wasallam, sudah pastinya untuk ummah sekali dalam ayat ini, bukan khususiyah, supaya kita buat baik al-ihsan kepada orang yang susah, orang yang papa, orang yang miskin, orang yang fakir. Li'anna minal iman. Tuan-tuan tanda orang itu beriman, asyafaqatu ala khalqillah. Dia bersifat lemah lembut, kasih sayang, kasih hambelas kepada hamba-hamba Allah. Maka bagi orang yang Allah Ta'ala buka rezeki dia luas, ada rezeki lah, walaupun tak luas tapi taklah sampai peringkat tak ada benda langsung macam kita lah, taklah kaya tapi ada lah duit. Orang kata koho-koho boleh untuk sedekah, untuk infak. Maka tunaikan hak harta itu kepada orang-orang yang dinamakan ini. 3 nama di sini yang kita akan baca nanti. Miskin, azawil qurba, miskin, dan ibnus sabil. Kenapa 3 dipilih? Sedangkan dalam ayat zakat 8. Dalam ayat zakat ada 8. Tapi dalam ayat 38 ni ada 3 saja. Lish, kenapa? Tunggu dalam penjelasan. Maka
bila orang ni sudah ada duit, ada keuangan, ada kemampuan, lebih daripada keperluan keluarga, bersifat ihsanlah kepada orang yang memerlukan. Jangan tunggu bendera putih naik, lah kita cari orang sebelum mereka kebuluran. Allahu Akbar. Dalam bahasa Arab, tuan-tuan yang boleh bahasa Arab, cantik kata-kata ini. Dia kata apa? Inna Allah iza basata rizqa la yanqusu bil infaq. Wa iza qadara la yazdadu bil imsak. Tulis kita kata-kata kita hari ni. Kita pakat buat orang panggil poster. Allah Subhanahu Wa Taala apabila dia rezekikan kepada hamba-Nya harta, maka harta itu tidak kurang dengan sebab infak. Apabila Allah Taala beri had rezeki itu, kadar rezeki itu tak luas, la yazdadu bil imsak, tidak bertambah dengan kita bakhil. Mana rezeki kita ni kalau kita bakhil tak akan bertambah banyak, kalau kita infak tak akan berkurang rezeki. Macam mana kita nak faham kata-kata ini? Banyak kan dalam hadis Nabi SAW menggalakkan sedekah. Tidak fakir orang sedekah, tidak kurang harta yang naqasa malum min sedekah, tidak kurang harta sedekah. Sebab apa? Kita bukannya hilang harta kita sedekah, cuma tukar akaun daripada akaun dunia kepada akaun akhirat. Itu je dia punya kaedah. Harta bertambah lagi, masya-Allah. Baik. Maka ayat ini juga memberi peringatan kepada golongan yang memilih-milih waktu untuk beribadat. Susah ingat ke Tuhan, bila senang lari dari Tuhan, maka kita kena ingat, jangan duduk ingatlah kamu ni boleh lari daripada kekuasaan Allah Azza wa Jalla. Sepatutnya kita kena ingat bahawa Allah Al-Khaliq Ar-Raziq, Allah Ta'ala yang mencipta, Dia yang bagi rezeki. Maka kita sebagai seorang hamba Allah mesti mengagungkan Allah Azza wa Jalla dan mantapkan iman kita. Dalam ayat ini Allah Ta'ala bagi dua tanda iman. Para pelajar, cuba tanda sikit. Dua tanda keimanan kepada Allah Azza wa Jalla. Yang pertama, ta'zimun li amrillah. Tanda orang beriman tu dia mengagungkan segala arahan Allah Ta'ala, kita besarkan. Ala ra'si wal ain. Kata orang Arab, semua arahan Allah Ta'ala atas kepala. Kita ambil perhatian dengan mata kita, makna kita buat. Itu hubungan kita dengan Allah. Tak cukup nak jadi orang soleh ni setakat hubungan dengan Allah. Yang kedua, wa syafaqatun ala khalqillah. Yang kedua, kita kena ada sifat kasihan belas, bertimbang rasa, cakna. Kalau bahasa Melayu baru ni orang guna syafaqah dengan mana cakna kepada makhluk Allah Azza wa Jalla. Jangan duk kenyang seorang, jangan relax seorang. Kita kenyang, jiran kena kenyang, masyarakat Islam sekitar kena kenyang. Kita ada tempat tidur, ada tilam, ada bantal, mereka juga kena ada. Maka dua ini tanda orang tu mantap iman. Yang pertama, hubungan dia dengan Allah. Yang kedua, hubungan dia dengan makhluk. Maka ayat ini Allah SWT nak beri tahu kepada kita hubungan kita dengan makhluk. Dengan Allah SWT kita dah bincang banyak dah dalam ayat-ayat yang lepas. Baik para pelajar sekalian, tengok semula ayat. Itu baru muqaddimah perbincangan kita ni, biar kita masuk ayat kita nampak apa yang Allah Ta'ala nak perintahkan kepada kita. Ayat 838, fa'ati dzal qurba haqqah. Maka bagi menyatakan kesyukuran dengan nikmat yang Allah anugerahkan kepada kamu, harta yang diberi, harta yang dimiliki sementara atas dunia ini, berikanlah kepada kerabatmu. Yang pertama, kita mula dengan apa? Beri kepada kaum kerabat. Ibda' biman ta'ul dalam hadis. Mula dengan orang yang kita di bawah tanggungjawab kita. Sebagai suami, wajib menafkah kepada isteri. Wajib, bukan sunat.
Yang kedua, sebagai bapa wajib kita nafkah kepada anak-anak. Itu dia panggil nafkah wajibah. Nafkah bukan sunat. Ini wajib. Mana-mana bapa yang tak bertanggungjawab, dia berdosa di hadapan Allah Azza wa Jalla, sebab yudayyi', dia telah mengsia-siakan, tidak bertanggungjawab kepada orang yang Allah anugerahkan, amanahkan kepada dia supaya bertanggungjawab. Yang pertama, zawil qurba ataupun zal qurba, zawil qurba, tengok kepada bacaan lah. Tengok kepada kedudukan ayat. Zal qurba, zawil qurba, maksudnya orang yang qarib, orang yang rapat dengan kamu, yang paling hampir dengan kamu. Dalam bab infak, dalam bab belanja ni siapa? Zaujah, isteri dan anak-anak. Kemudian, kalau ibu bapa kita miskin, kita kena bagi. Kalau dia kaya dah tak apalah. Kemudian, zawil qurba, orang yang selepas pada itu pula. Adik-beradik, anak saudara, keluar adik, pupu-pupu, kita tengok. Yang pertama. Yang kedua, wal miskin, dan orang miskin. Kenapa dalam ayat ini Tuhan tak sebut fakir? Menarik juga tu kan. Kenapa dalam ayat ini Allah tak sebut orang fakir? Biasanya kalau miskin, fakir, miskin. Jawab dianya, miskin lebih tinggi darjat daripada fakir. Orang miskin dalam surah Al-Kahfi, Mas-safinatu fakanat limasakin. Bahtera perahu ni kepunyaan orang miskin. Kata di para ulama, orang fakir tu lebih rendah lagi. Mana kalau lah kita ni orang miskin, ada kereta tapi kereta buruk lah, biasa-biasa boleh lah naik, buat cari makan, cari rezeki, kan? Untuk nak pergi angkut barang, untuk nak jual barang, nak pergi sana sini. Tapi fakir lebih rendah. Lebih rendah lagi pada. Maka Allah Ta'ala tak sebut lagi fakir, maknanya automatik fakir masuk di bawah miskin. Yang ketiga, wabnas sabil. Apa dia wabnas sabil? Orang musafir yang terputus bekalan. Dia ni ada harta di kampung dia. Tapi bila sampai di sini, tempat dia nak pergi, di travel sini, tiba-tiba bekalan dia putus. Duit dia hilang ke, kena curi ke, kena habis bekalan ke, tak kira lah. Itu bang Ibnu Sabi, maka kita kena segera bantu dia biar sampai ke negeri dia. Sampai negeri dia kaya balik, tak apa lah. Tapi dalam perjalanan itu, mesti kita bantu dia. Apa hikmat? Kenapa tiga ini diminta supaya disegerakan dalam ayat ini? InsyaAllah kita akan huraikan. Baik, kalau kamu nak infak, bila kamu nak nafkah, bila kamu nak derma, jangan lupa tengok nota di bawah. 1391, yakni hak kaum kerabat ialah menguatkan tali silaturahim. Ini sebab, tiga sebab ni kenapa kaum kerabat nak menguatkan silaturahim dengan mereka, bergaul mesra dengan mereka, dan membantu mana-mana orang yang memerlukan bantuan. Jangan lupa, orang miskin dan orang musafir juga berhak mendapat bantuan. Jadi kita kena ingatlah, dalam Islam ni ada dua kategori. Satu kategori dia panggil zawil arham, zal qurba. Maknanya zawil arham tu orang yang ada hubungan silaturahim dengan kita. Kalau orang tanya, ni siapa ni? Ni cucu nenek saya ni. Dia tu, mana sepupu kita. Ni siapa ni? Ini cucu tu Adam. Mana kita dengan dia anak beranak dari sudut Adam. Maka kita kata, yang ni silaturahim, yang ni ukhuwah Islamiyah. Kena ingat dua hubungan kita dalam hubungan. Kalau kata, mari kita tuan-tuan kita pergi ziarah pulan untuk merapatkan silaturahim, itu untuk keluarga, zawil qurba. Adapun kawan-kawan biasa, kita tak kata silaturahim, kita kata merapatkan ukhuwah.
Kadang-kadang kita ni banyak salah guna istilah. Penceramah ke orang biasa ke salah guna istilah. Oh, tuan-tuan, untuk merapatkan silaturahim, kita kacau bubuk Asyura. Mana? Macam bulan Rabiul Awal ni, untuk rapatkan silaturahim, kita buat majlis makan-makan. Sayang ke Nabi. Bukan silaturahim. Silaturahim ni untuk keluarga. Yang ni untuk ukhuwah. Kena fahamlah istilah. Banyak juga istilah ni kadang-kadang bertukar kita silaturahim. Satu lagi mahram dengan muhrim. Bertukar juga tu. Oh, ini muhrim saya ni. Lah. Orang yang tak boleh kahwin dengan kita, anak-beranak kita terdekat, itu dia panggil mahram. Muhrim tu orang pakai ihram tu. Orang pakai ihram pakai dua helai tu, hadza muhrim. Baik, pelajar sekalian. Semua tiga kategori ni, kalau kita nak bagi infak, apa dia? Tengok dalam ayat. Zalika khairul lilladzina yuriduna wajha Allah. Pemberian yang demikian adalah baik bagi orang-orang yang bertujuan. Kita bagi infak ini untuk apa? Untuk memperoleh redha Allah Azza wa Jalla. Siapa dia bagi? Yuriduna bidzalika wajh Allah, semata-mata kerana Allah, kerana nak pahala daripada Allah Azza wa Jalla. Maka ulama tafsir kata wajh Allah di sini kita buat kerana Allah. Kita buat kenapa? Kerana Allah, itu dipanggil wajh Allah. Kerana wajah Allah. Ada juga ulama tafsir mengatakan yuriduna wajh Allah ay an-nazar ila wajhillahi yaumal qiyamah. Kita buat ni sebab apa? Semata-mata untuk mendapat anugerah besar, masuk dalam syurga, mendapat nikmat yang besar, nikmat yang paling tinggi dalam bagi ahli syurga. Wujuhun yawma idzin nadhirah ila rabbiha nazirah. Muka yang bercahaya, muka yang berseri-seri, muka yang happy duduk dalam syurga. Ila rabbiha nazirah, mereka akan dapat memandang wajah Allah Azza wa Jalla. Itu nikmat yang paling tinggi. Maka ulama tafsir kata, siapa dia buat derma kerana Allah Azza wa Jalla ikhlas untuk mendapat syurga dan dapat tengok wajah Allah pada hari akhirat, itu darjat yang paling tinggi. Ada yang mengatakan secara umumnya wajah Allah dengan mana kita ikhlaskan pemberian kita kepada kerana Allah semata-mata. Habis yang duk bagi derma, bagi beras, bagi makanan, bagi bakul makanan kepada orang, duk ambil gambar besar-besar tu, ikhlas ke tak ikhlas? Tuan-tuan dan puan-puan, al-ikhlasu min a'malil qulub. Ikhlas itu amalan hati. Tak boleh kita nak hukum orang yang ambil gambar tu tak ikhlas. Allah dia ni bagi makanan 2-30 ringgit, ambil gambar besar-besar. Sampai ada setengah orang nak pergi ambil, nak pergi bagi makanan tu, kamera sana, kamera sini. Ini ikhlas ke tidak? Kita kata isu ni kita tak boleh jatuh hukum sebab ikhlas tu dia dengan Allah. Tetapi dari sudut prosedur pembahagian, tuan-tuan dan puan-puan, cubalah ambil perhatian supaya kita tidak masuk dalam perangkap syaitan. Dia panggil talbis iblis, nak merusakkan hati kita. Hati-hatilah tuan-tuan, kalau boleh kurangkan bergambar ketika beri infak, itu lebih baik. Oh, saya buat ni supaya penderma-penderma dapat maklumat. Hati-hatilah. Kita buat jangan tunjuk gambar muka orang, kita tunjuk gambar kita pergi hantar makanan. InsyaAllah lebih selamat kepada hati kita daripada tayang muka orang, sedangkan dia punya pemberian taklah banyak sangat. Kalau sampai 5,000, logik lah. Ni bagi RM5, RM10, RM20, tiba-tiba tayang tu besar-besar. Bagaimana kita nak rasa kita tu wajah Allah, li ajlillah, buat kerana Allah. Tapi nasihat saya kepada diri saya sendiri dan kepada kita semua supaya tidak menghukum orang dengan amalan dia. Kita jangan kata oh tak ikhlas ni. Cuma kita kata penyakit ikhlas itu
dibimbangi akan melanda kita. Tsunami ikhlas, tsunami riak boleh melanda kita dengan amalan-amalan yang kita buat. Na'udzubillah min ghadabillah. Baiklah. Setelah kita bagi infak kepada kaum kerabat, orang fakir miskin, orang terputus bekalan, semata-mata kerana Allah, wa ulaika humul muflihun. Pemberian yang demikian adalah baik bagi orang yang bertujuan memperoleh keredaan Allah, dan mereka itulah orang-orang yang berjaya fid dunya wa fil akhirah. Nak berjaya di dunia dan di akhirat, buatlah segala perkara hubungan kita dengan manusia ikhlas kepada Allah Azza wa Jalla. Ikhlas semata-mata kerana Allah. Baik para pelajar sekalian, kita perlu teruskan kepada ayat 39. وَمَا آتَيْتُم مِّن رِّبًا لِّيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِندَ اللَّهِ. Dan ketahuilah bahawa sesuatu pemberian atau tambahan yang kamu berikan, tengok nota di bawah, bintang di bawah, yakni pemberian yang bertujuan mendapat lebih dari itu. Kita beri tapi kita nak ambil pulangan lebih. Macam kita pergi mancing ikan. Orang Kelantan kata ngai ikan. Nak pergi ngai, bawa umpan yang kecil. Tapi yang kita nak tangkap nu ikan besar. Adakah dalam amalan kita beri kepada orang kerana nak ambil banyak? Berlaku ke tidak? Tengok dalam ayat ini. Setelah Allah, dalam ayat yang lepas, Allah Subhanahu Wa Taala peringatkan kepada kita amalan, nafkah, infak, sumbangan yang kita sampai itu yang sepatutnya kita beri kerana Allah. Kita beri kerana Allah. Maka ayat ini 39 Allah Ta'ala bawa contoh di antara amalan yang dimaksudkan bermatlamatkan objektif nak ambil benda dunia. Na'udzubillah. Kita kena betul lah kalau ada perkara dalam diri kita, maka kita kena betulkan. Apa dia ayat? Tengok ayat terjemahan dulu, kemudian kita masuk pada huraian, baru kita nampak sedap. Baru kita faham molek. Wa ma ataitum mir riba. Apa pemberian yang kamu beri, tapi kita nak tambahan. Beri macam campur umpan, nak ambil banyak. Liyarbu fi amwalin nas, supaya bertambah kembangnya dalam pusingan harta manusia. Fala yarbu indallah, maka ia tidak sekali-kali akan kembang di sisi Allah Azza wa Jalla. Yakni tidak mendatangkan kebaikan. Siapa dia niat macam tu, tak dapat kebaikan. Maka dalam ayat ini, para pelajar, kita tengok ada dua tafsiran. Setelah Allah Ta'ala menggalakkan, targhib, memberi galakan orang yang ada harta supaya infak, saluran yang pertama kita nak beri bukan poster derma. Ni duk cari dalam internet mana poster derma. Oh, orang buat masjid sini, rumah anak yatim sini, sana sini. La. Senarai yang pertama, semak, cek dalam keluarga kita. Ada tak dalam keluarga kena orang miskin? Makcik-makcik kita, pakcik kita, sepupu kita, sepapak kita, kan? Bahasa Melayu kata sepupu, sepapak. Apa lagi? Cucu ciak. bahasa orang lama dah. Tok nenek, cucu, ciak, sepupu, sepapak. Apa lagi? Tulislah apa-apa ayat yang digunakan. Ini yang patut kita semak dulu, siasat dulu. Siapa di kalangan mereka yang perlu bantuan? Salurkan. Ini kadang-kadang kita lebih nak cari glamour,
Saya dah bagi bantuan ke sana sini. Sekali bantuan pula dapat pula itu laporan rekod. Masya Allah. Maka dalam ini Allah Subhanahu Wa Taala peringatkan kepada kita, nak bagi infak, bagi dengan cara yang disyariatkan oleh Allah Azza wa Jalla kerana Allah. Dan juga ayat ini juga menegur perbuatan di zaman jahiliyah. Puak-puak jahiliyah ini khususnya kabilah Thaqif. Kabilah Thaqif di Taif dan Quraisy di Makkah, mereka ini sangat kuat main riba. Riba dipanggil riba al-jahiliyah. Riba yang menekan orang miskin. Bila orang nak berhutang dengan dia, dia panggil riba al-qard. Ambil riba. Bagi 1,000, bayar 1,200. Tak dapat bayar lagi, naik, tambah lagi. Dia punya interest, dia punya riba tu naik lagi. Itu dia panggil riba al-jahiliyah. Riba al-jahiliyah. Maka riba itu pun Allah kata la yarbu indallah, tidak akan dapat keberkatan di sisi Allah Azza wa Jalla. Orang ni dah miskin, kamu pergi tekan pula dia dengan bayar lambat, berapa peratus naik. Tak dapat bayar pada waktu yang ditetapkan, naik lagi. Itu dia panggil riba al-jahiliyah. Sama kita ni riba jahiliyah ni banyaklah, duk main di bank-bank yang konvensional tu dipanggil riba al-jahiliyah lah tu. Riba jahiliyah. Baik. Ada satu lagi bukan riba itu, tapi yarbu di sini dengan makna nak ambil pulangan. Nak ambil pulangan ketika kita berinfak. Ini juga masalah. Baik, kita tengok ayat sampai habis. Wa ma ataitum min riban liyarbu fi amwalin nas, ay wa ma ataitum, apa yang kamu beri hai manusia daripada ata, sebarang pemberian. Tapi kita niat nak ambil lebih. Pulangan tu mari. Yang kamu dapat hasil daripada harta manusia. Dapat pulangan lebih daripada apa yang kamu beri. Kamu ingat okey ke? La yarbu wa la yanmu indallah. Perbuatan itu tidak mendapat keberkatan di sisi Allah Azza wa Jalla. Tuhan kata tak. Kamu tak akan kaya dengan cara itu. Tak akan kaya dengan cara itu. Kebanyakan ulama tafsir, tengok As-Sam'ani rahimahullah kata aktsaru ahli tafsir, ramai ulama tafsir menafsirkan ayat ini. Tafsir yang pertama tadi riba jahiliyah, selesai kita. Cuma ini untuk orang biasa kita infak. Dia kata maksud ayat ini an yu'tiyar rajulu ghairahu atiyatan. Kita beri kepada orang satu pemberian tapi nak ambil lebih, supaya pulangan tu lebih. Wa hadza jaizun, harus dari sudut hukum fiqh. Ghaira annahu fil qiyamati la yusabu alai. Akhirat esok kosong, dia punya pahala tak ada. La yarbu indallah ay la sawab, tak ada pahala. Payuhlah ustaz, nampak macam jauh sangat, pusing sana pusing sini. Baik, nak contoh. Kita bagi contoh, tuan-tuan jangan marah. Itu je saya. Orang marah tak mahu kita. Kita cari orang senang-senang. Baik. Riba jahiliah itu haram, dosa besar, wajib diperangi. Siapa tak taubat itu dia kena berperang dengan Allah. Selesai kita. Dalam ayat Quran Tuhan kata yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqat. Itu ayat 276 dari surah Al-Baqarah, itu riba jahiliah. Nanti kita bincang dalam bab lain lah. Yang ayat ini kita nak haniyah. Yarbu dengan makna nak ambil pulangan lebih dalam bab infak. Ada sebahagian orang dia buat kenduri perkahwinan. Sekarang ni satu trend baru pula. Kalau kita tengok kad jemputan kahwin tu, tengok nama dia tulis kenduri kesyukuran walimatul urus. Maka kita pergi makan saja, kita doakan kepada keluarga, doa kepada pengantin, balik apa? Sudah makan balik, alhamdulillah selesai. Ada satu lagi dia panggil
tak tulis kesyukuran. Kenduri kahwin anak, tak ada syukur. Maka ini hati-hati. Lepas makan, jangan balik saja. Dia panggil salam kau. Salam kau. Orang Kelantan kata salam kepar. Mana nak salam tu kena ada benda dalam tangan. Cuma untuk musim Covid ni kalau buat pun tak boleh nak salam. Lepaslah kita. Kita bagi orang makan. Tapi kita mengharapkan mereka bersalam. Salam kau ke salam kepar ni. Dah, bagi makan tapi nak suruh orang bagi. Bagi RM50, RM10. Ana dengar lah waktu ana budak-budak dulu. Orang Kelantan panggil ngele. Orang Kelantan kata salam kau ni dia panggil apa ni, orang Kelantan kata ngele. Ngele ni biasanya tuan rumah akan sediakan telur. Dalam gagar dia telur dan alat barang-barang. Bila orang bagi salam bagi duit, ada bagi telur pula. Dia panggil sisa. Macam bil lah bagi, gitulah seolah. Itu budaya masyarakat. Tidak kata salah, tidak berdosa, tapi pahala tak ada. Bahkan dia mengungkit pula, Allah. Panggil orang kampung mari kenduri kat macam ni lah jadinya. Kalau panggil token-token tu, baru lepas ni, harga lembu pun tak lepas. Tengok, Masya Allah. Harga lembu pun tak lepas, pahala di sisi Allah pun tak dapat. Rugi kita. Jadi kalau kita buat kenduri ke buat apa, lillahi ta'ala. Innama nut'imukum liwajhillah. Kita beri makan kerana Allah, bukan kerana. Baik. Allah kata siapa dia bagi derma, bagi infak kerana Allah Ta'ala semata-mata, baru dapat pahala. Tengok ayat kita ni. Ayat 39. Wa ma ataitum min zakatin turiduna wajhallah faulaika humul mudha'ifun. Dan sebaliknya suatu pemberian sedekah yang kamu berikan dengan tujuan mengharapkan keredaan Allah semata-mata, faulaika humul mudha'ifun, maka mereka yang melakukannya itulah orang-orang yang beroleh pahala yang berganda-ganda. Innama nut'imukum liwajhillah, bagi. Habis kalau orang bawa hadiah macam mana Ustaz? Kalau orang bawa hadiah, Abu Anas, kita kahwinkan anak, biasa orang buat hadiah, pakaian, kain, barang-barang dapur, itu tak ada masalah lah, bagilah. Rezeki budak tu. Tapi kalau salam kau ni boleh ke bapak, jangan buat. Bahkan ni tuan-tuan jangan marah ni. Saya ni sebut jangan marah tu bukan takut orang marah, tak takut pun. Tapi nak ceritanya, netizen masyarakat ni kalau benda tak belaga anginnya dia, sudah. Dia tulis macam-macam. Kita dengan angin ni masalah. Tak? Kita dengan angin ni, ada pun payah, tak ada pun tak boleh. Kenapa tu? Awak semangat tu. Awak datang ni, saya program ni belaga angin. Belaga angin ni kak, orang panggil semangat tu. Warna dia tu kata petah naik tu. Naik angin dia hari ni. Maknanya dia punya setuju dengan program. Kenapa Pak Cik tak mari bagi program ni? Naik angin dia pula dah. Naik angin pula maknanya tak boleh. Ada angin pepaya, tak ada angin pepaya kita ni. Baiklah. Apa je masalah kita? Sebahagian ulama ketika tafsir ayat kita baca pagi Jumaat, innama nut'imukum liwajhillah, kami beri makan semata-mata kerana Allah, bukan kerana orang. Apa dia? Siapa dia beri makan kepada orang, siapa dia beri barang kepada orang, kemudian dia minta orang miskin tu doakan dia. Tuan, saudara, ni saya bagi awak ni beras, jangan lupa doakan saya. Jangan lupa doakan saya sihat, saya baik, saya bertambah rezeki. Ulama tafsir kata, sebahagian mengatakan orang tu telah minta bayaran. Allah nanya ustaz macam ni. Apalagi kalau kita buat kenduri, ustaz pergi rumah saya makan malam ni, boleh. Sampai-sampai tengok sejadah cantik, kapek baru. Kenapa ni? Solat ajak dia ustaz. Anak nak minta kerja. Ajak, sudah ajak. Aduh, akbar. Lepas tu, bunyi baby pula keluar. Apa ustaz? Tahnik lu. Tahnik pula.
Habis tahniah, keluar tasbih pula. Apa? Tahlil arwah dulu sekali. 3 kerja nak dapat makan satu nasi. Lah. Kita ajak orang makan. Jangan duduk banyak kerja sangat. Maknanya, innama nut'imukum wajhillah, kita bagi makan sebab nak ambil pulangan yang lebih banyak daripada itu lagi. Ustaz makan nasi sepinggan, kerja dia 3 kerja kena buat. Saya tak bincang buat hukum khilaf tu, tak payahlah. Ini nak ceritanya budaya kita tu beri nak ambil lebih. Yang patutnya beri lillahi ta'ala. Orang yang makan tu sepatutnya dia berdoa kepada tuan rumah bila kita pergi, Allahumma at'iman at'amana wasqi man saqana. Ya Allah, berilah rezeki makanan yang baik kepada tuan rumah ni yang telah beri pada kita makanan. Sepatutnya dalam kitab Perisai Muslim ni, bacaan apabila kita pergi makan di rumah orang. Tak payah tuan rumah suruh. Sepatut kita otomatik sudah makan, alhamdulillah. Allahumma at'iman at'amana wasqi man saqana. Ya Allah, berilah rezeki yang luas kepada tuan rumah ni. Lagi banyak menu, lagi tinggi darjat kita punya doa. Patutnya. Ni dah, bos, balik dulu. Jangan lupa-lupalah untuk program yang akan datang. Sepatah doa pun tak ada. Jazakallahu khairah pun tidak ada. Bukan salah. Kita salah. Tidak membudayakan doa, mendoakan kepada orang datang. Kita tak budayakan tuan rumah. Bila tuan rumah paksa suruh buat, barulah kita buat. Allah nak bolehkan makan nasi hari ni 3 kerja kena buat. Macam-macam. Baiklah, para pelajar sekalian, ayat ini menceritakan kepada kita siapa dia buat dan sedekah kerana Allah, faulaika humul mud'ifun. Mereka akan dapat gandaan pahala di sisi Allah Taala. Saya bagi nombor kod ayat, tuan-tuan boleh tadabbur nanti. Surah Al-Baqarah 245, man dzalladzi yuqridullaha qardan hasana. Siapa dia bagi hutang kepada Allah, fayudha'ifahu lahu adha'afan katsira. Allah Taala akan ganda banyak. 1 sampai 700. Mana dalil 700? Dalilnya ayat 261 surah Al-Baqarah, masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabil. Sebiji gandum keluar 7 tangkai. Fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Setiap tangkai keluar 100 biji. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Itulah gandaan pahala 100. Alhamdulillah. Tuan-tuan tanda, saya tak bagi kerja rumah lah. Dia kata pernah Abu Anai banyak kerja. Siapa dia nak ilmu, dia cari. Tengok ayat tadabbur kepada ayat gandaan pahala dalam Quran. Dalam hadis yang sahih, riwayat daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma tasaddaqa ahadun bi sadaqatin min tayyibin. Siapa dia bagi sedekah ni kita beri daripada usaha kita yang baik. La yaqbalullahu illa tayyib. Allah Taala tak terima kecuali sedekah yang baik-baik. Kalau barang tu barang cantik, barang baru, barang berharga, itu dia panggil yang baik. Illa akhazahar rahmanu biyaminihi. Allah Taala akan ambil sedekah kita tadi biyaminihi. Wa in kanat tamratan, walaupun sebiji kurma. Kita tak ada kurma banyak, kita sedekah sebutir kurma, sebiji ya. Fatarbu fi kafir rahmani hatta takuna a'zama minal jabal. Kita bagi sebiji kurma tadi, dia subur, membesar di sisi Allah Azza wa Jalla sehingga lebih besar daripada bukit. Pahala dia tu. Kama yurabbi ahadukum fuluwahu aw fasilah. Sebagaimana kamu duk bela anak unta, anak kambing kita tu sampai besar. Unta kan kecil, baby, lama-lama besar dia punya. Ibarat katanya, mana sedekah itu akan membesar, gandaan pahala dia besar apabila kita sedekah liwajhillah, kerana Allah Azza wa Jalla. Hadis ini rawahul Bukhari wa Muslim wal lafzu lahu. Allahu akbar. Baik. Kita pergi kepada ayat yang ketiga yang terakhir dalam perbincangan kita ini. Setelah Allah Ta'ala peringatkan rezeki, infak,
ikhlas, maka di sini Allah Ta'ala peringatkan sekali-kali. Allahul ladzi khalaqakum. Allah jualah yang menciptakan kamu. Mak kita dengan ayah kita buat kita ni. Mak kita dengan ayah kita pun tak ada kuasa dia. Yang memberi, menciptakan kita ni Allah Azza wa Jalla, yang beri rezeki pada cuma proses penciptaan manusia melalui proses perhubungan suami isteri. Kalau tidak, jadi anak buluh betung. Mari mendiang Darwin pula kata, mari daripada monyet. Kita kata, you lah monyetnya. Kami no, kami tidak. Baik. Thumma razaqakum. Kemudian Allah beri rezeki pada kamu. Ingat ni ayat ni, step by step. Allah buat kita, Allah bagi rezeki pada kita. Mana ayat ini memperingatkan kepada kita bahawa jangan bukan rezeki itu mari daripada kita saja, mari daripada Allah yang beri kepada kita melalui lorong-lorong jalan-jalan rezeki. Pintu rezeki itu banyaklah. Ada orang berniaga, ada orang pegawai kerajaan, pegawai swasta, cangkul tanah, pergi ambil ikan dalam sungai, dalam laut. Yang ni mana abwabul rezeki mutaaddidah. Pintu rezeki itu banyak. Kena ingatlah. Bila kita ingat, barulah kita teringat kepada tadi. Kena syukur. Bila kena syukur, infak. Jangan disimpan, jangan ditaruh. Kalau taruh, tak jadi hak kita, jadi hak orang. Thumma yumitukum. Selepas kamu dapat nikmat dunia ni, matilah kamu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Habis? Setakat tu je. Kalau setakat tu je, relax. Marilah kita jadi orang kaya, kita pulun kaya, happy-happy atas dunia, mati selesai. Lah. Thumma yuhyikum. Ini yang kita takut ni. Kemudian Allah menghidupkan kamu semula. Hidup semula lil hisabi wal jaza, untuk dihitung apa yang kita buat masa hidup dulu, dan untuk menerima balasan baiknya, alhamdulillah syurga, buruknya neraka, na'udzubillah. Hal min syurakaikum man yaf'alu min zalikum. Hal min syurakaikum man yaf'alu min zalikum min syai'. Adakah di antara makhluk-makhluk yang kamu sekutukan Allah itu siapa yang dapat berbuat sesuatu pun dari segala yang tersebut itu? Sekutu boleh bagi rezeki, boleh bagi, tak ada siapa boleh buat. Dia pun tongkok kayu, ketua batu, yang mana nak bagi rezeki dengan orang. Subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Maka maha suci Allah dan tertinggi keadaannya dari apa yang mereka sekutukan. Tengok ayat 1392, ayat ini mengulangi bukti keesaan dan kekuasaan Allah Azza wa Jalla. Selesai. Baik. Tengok tafsir kata apa? Allah yang esa, yang menciptakan kamu daripada tidak ada. Kemudian Allah Ta'ala rezeki kepada kita daripada kita tak miliki apa-apa. Sekarang ni kita kaya, kita hebat, kita jadi jutawan, jadi hartawan, jadi wartawan, jadi macam-macam lagi ada tak? Kemudian Allah Ta'ala matikan kita setelah kita hidup. Kemudian dihidupkan balik. Untuk apa? Untuk dibalas. Hal min syuraka, hal min alihatikum. Hei puak kafir. Ayat ni panggil ayat pukulan maut lah. Mu yang ada syirik pada Allah Ta'ala. Adakah berhala-berhala Tuhan-Tuhan yang kamu sembah itu berkuasa sebagaimana Allah Ta'ala kuasa? Jawabnya la syai'. Tidak ada apa-apa. Baiklah para jemaah sekalian, tamatlah perbincangan ayat. Kita berpindah pula kepada al-fawaid, faedah-faedah yang kita nak kutip, yang kita nak simpul. Simpul apa? Nak simpul daripada pengajian kita ini, insya-Allah. Yang pertama, ayat kita ini 38 hingga 40. Yang pertama, faedah tarbawi, faedah dari sudut pendidikan. Allah Ta'ala sebut sini, lilladzina yuriduna wajhallah.
semua nafkah yang kamu beri tadi diterima sekiranya dibuat khalisan liwajhillah, sekiranya kalau kamu beri kerana Allah. Kalau kita beri kerana nak pulangan, kalau kita beri kerana nak pujian, dapatlah pujian. Tapi di sisi Allah Ta'ala kosong. Ibnu Katsir kata, orang beri kerana nak pulangan, la thawaba indahu. La thawaba indallah. Tidak ada pahala untuk dia di sisi Allah Ta'ala. Besok kiamat esok, kuatlah dia ni atas dunia. Dia buat kendurinya, buat makanannya, bagi sana, bagi sini. Tapi kenapa pahala dia tidak ada? Jawab dia tidak lil wajhillah. Dia buat li ajli kamera, li ajli tular, li ajli macam-macam. Jadi kita betul baliklah channel kita ni, hati kita ni. Jangan duk tular-tular segala benda. Benda yang tak perlu ditularkan, jangan tular. Sebab tu kadang-kadang saya, ada orang datang, bila dia bagi infak ke pondok kita ni, saya kata, tuan kita ambil gambar. Dia kata, tak ya Ustaz, saya bagi liwajillah. Ada orang ni dia hantar duit akaun, dia masuk bagi resit. Bila kita tanya nak minta nama penuh untuk dia hantar resit, dia kata tak apalah Ustaz, doakanlah supaya kita ni ikhlas, Allah Ta'ala tahu nama saya. Tak bagi sampai sudah. Ada orang yang hari-hari hantar resit. Bagi berapa? Bagi tak kira lah berapa pun, saya sebutkan kecil hati pula. Hari-hari dia hantar resit. Kita kata tak apa. Mana dua cara manusia ni. Hantar boleh, tak hantar pun boleh. Kalau tak hantar, lebih baik. Hantar sekali-sekala untuk menyatakan sebagai, iyalah setengah orang ni kata saya hantar ni minta ustaz doakan. Jadi kita insya-Allah, saya selalu mendoakan kepada semua orang yang bagi bantuan, sokongan kepada kita untuk pendidikan, untuk dakwah, untuk orang miskin. Alhamdulillah, kita kata alhamdulillah. Sebab tu dia jemaah tanya, dia kata kenapa beza di antara nombor-nombor akaun tu berbeza? Saya kata berbeza niat. Kalau kita kata pembangunan, akaun pembangunan ini untuk, biasanya kita guna untuk binaan. Siapa nak wakaf binaan, masuk dalam tu. Ini yayasan ni untuk kebajikan umum. Setiap bulan kita infak lebih kurang dalam 5-6 ribu. Kita beli makanan, ada beras, ada makanan, ada ni, kita beri kepada orang-orang yang warga kita ni, dan juga kepada orang fakir miskin, OKU, mu'alaf, ada pelbagai. Itu je yang mampu kita buat. Kalau kata kita nak tumpu macam NGO lain pergi tak sempat lah. Itu kita bagi pada NGO lain yang buat. NGO kita ni NGO sekitar untuk pendidikan dan dakwah. Jadi berbeza akaun kerana tu. Ada orang ni alhamdulillah dia tak bagi tahu apa-apa, tapi Allah Ta'ala tahu apa yang dia buat. Ada orang dia bagi tahu, tidak jadi masalah. Dua-dua tu tak jadi masalah. Tapi afdal tak payah cerita, senyap je. Sekali-sekala nak cerita boleh juga. Baik. Yang kedua, faedah yang kedua, Allah sebut di sini, wa ma ataitum min riban liyarbu fi amwalin. Siapa dia bagi derma, bagi bantuan kerana nak ambil pulangan yang lebih, boleh. Bukanlah kata haram berdosa kecuali dia riak, itu lain. Tapi oleh kerana dia ambil tadi kerana nak pulangan dunia, fa innahu la ajra lahu fi dzalik, Allah Ta'ala tak akan bagi pahala untuk dia. Rugilah kita. Kita nak dunia akhirat, pahala di akhirat, kebaikan di dunia. Tapi kalau kita lebihkan tular-tular tadi, duk minta balik duit kita, maka itu rugi pahala di akhirat. Yang ketiga, maknanya ayat ini masih lagi. Yang kedua lagi, ayat ini menunjukkan kepentingan ikhlas di dalam amalan, dalam infak. Yang ketiga, kita pindah kepada al-fawaidul ilmiyah wal lataif. Iaitu Allah Ta'ala sebut di sini, fa'ati dzal qurba haqqah wal miskin. Ini kena perhatian sikit. Saya akan daripada gia 5 turun gia 4. Pelan-pelan sikit. Tengok Quran. Dalam ayat fa'ati dzal qurba wal miskin, Tuhan tak kata wazal miskin. Kenapa? Ini ayat dipanggil ayat tadabbur. Kita
kita punya kepahaman. Kata di para ulama, al-qarabah la tatajaddad. Hubungan keluarga tidak bertambah, tidak berkurang. Ini adik-beradik saya sampai mati, hidup balik di akhirat pun adik-beradik lah dia tu. Ini makcik saya, pakcik saya, sepupu saya, anak saudara saya, adik-beradik saya, keluarga saya, maka itu dia panggil orang yang apa? Yang tak putus. Zal qurba. Orang yang punya hubungan kaum kerabat. Maka dia satu benda yang sabit, yang kekal. Karena itu dia kata zu kaza. Zu kaza. Zu ra'yin. Contohnya orang ni orang hebat pemikiran. Dia panggil zu ra'yin. Orang ada pandangan yang bernas. Orang yang punya kedudukan. Itu zu. Tapi miskin, dia tidak tetap. Berapa ramai dulu penerima zakat, hari ini dia sudah menjadi pengeluar zakat. Wabnas sabil, orang yang susah dalam perjalanan, waktu tu ya susahnya, bila balik sampai kampung dia ada banglo besar, kereta dia banyak, harta dia pun banyak. Maknanya benda tak sabit. Kerana itu Tuhan tak sebut zal qurba, kerana dia tak sabit tetap. Wabnas sabil wal miskin tidak tetap. Orang miskin boleh berubah, hari ini menjadi penerima, besok pengeluar zakat. Kita pun jangan sombong-sombong. Kadang-kadang kita rasa kita kaya, bangga, hari ini saya keluar zakat pada 100 orang miskin. Nanti 10 tahun nanti, na'udzubillah, orang miskin tu pula keluar zakat kat kita. Berlaku ke tidak? Dunia ni berputar. Dunia ni berputar. Ada seorang sahabat saya tu, keluarga dia kena positif COVID. Dia ni rajin pergi hantar barang-barang ke rumah orang, bagi derma infak. Bila dia kena COVID, kuarantin satu keluarga. Sekarang ni mudahlah KKM bagi kuarantin di rumah sendiri. Jangan keluarlah, tak sini. Orang pergi letak makanan atas tangga, atas tiang, atas dinding, tembok rumah dia, pagar. Dia pun ambil gambar, dia tulis, dunia berputar. Semalam saya hantar, hari ini saya terima. Gitulah dunia ni. Jangan kita sombong-sombong. Hari ini kita beri, esok mungkin kita penerima. Hari ini kita bantu orang, mungkin besok kita dibantu. Allahu Akbar. Baik, yang keempat. Fa'ati dzal qurba haqqu musyinu bi anal mu'tamal. Maknanya beri di sini, maksud pemberian di sini pemberian harta. Jadi kita ni pemberian ni ada dua, tuan-tuan. Ada harta, ada beri kasih sayang. Bukan semua orang hidup dengan harta saja. Dia nak hidup juga dengan kasih sayang, dengan timbang rasa, dengan perhubungan. Tapi maksud di sini wa'ati dzal qurba ay mal. Bantuan keuangan. Bantuan keuangan. Yang kelima, tadi soalan saya tadi baru nak jawab sini. Kenapa Allah Ta'ala tentukan 3 kategori manusia di sini? Zawil qurba, miskin, ibnu sabil. Sedangkan dalam hak zakat 8. Innamas sadaqatu lil fuqara wal masakin wa ila akhiri. 8 kumpulan. Tapi ayat ni Tuhan sebut 3 list. Kenapa? Jawab dianya arada hahuna. Saya undur balik pergi 4 sekali lagi. Maksud ayat ini iaitu man yajibul ihsanu ilaihi ala kulli halin. 3 kumpulan ini kita kena wajib, kita kena buat baik, ihsan kepada mereka dalam apa keadaan pun. Sama ada duit zakat ataupun duit infak. Tak kira. Ada haul ke tak ada haul. Jiran kita, keluarga kita, orang miskin dekat rumah kita lapar, jangan kata tunggu deh. Tunggu. Sekarang ni baru bulan Rabiul Awal, zakat saya bulan Ramadan. Mati kering kawan tu. Tak. Sekarang, al-an, now. Maknanya, sekarang kena bagi. Jangan tunggu haul. Itu berbeza. Tapi yang 8 asnah itu, haul, nisab, barulah dia punya zakat. Ini kewajipan. Kewajipan. Dia panggil kewajipan ihsan kepada mereka pada setiap masa.
Baik. Kalau kita tak ada harta banyak sekali, tak ada keluar zakat, tapi kita ada harta, kita ada makanan, untuk hari ni ada makanan untuk keluarga kita. Keluarga sebelah rumah kita ni, keluarga kita ni memang tak ada makanan, wajib kita kena bagi. Jangan fikir, ini makanan untuk besok. La. Esok kita cari lain. Berbeza dengan zakat. Zakat kalau tak ada, tak ada. Tapi ini infak yang kita bagi. Kerana itu, Allah Ta'ala sebut 3 kumpulan ini dalam ayat ini. Zawil qurba, orang miskin yang tak boleh tunggu lagi sampai tahun depan baru kita nak bagi zakat. La al-yawm al-yawm. Hari ni. Jangan tunggu angkat bendera putih. Orang putus bekalan jangan kata dia ni kaya ni. Kan aku tengok dalam Facebook dia, banglo dia besar. Tapi dia putus bekalan hari ni. Takkan nak jalan kaki balik rumah dia. Maka kita beli tiket kepada dia, kita beri makanan kepada dia, ya Allah. Tuan boleh berjalan balik ke rumah. Contohnya kalau berlaku tsunami, berlaku PKP ni, dia lockdown sini, nak balik tak boleh. Contohlah kita kata, bank pun tutup, nak transfer duit pun tak boleh. Andai kata, takkanlah kita tak nak bagi makan dia. Ibnu Sabil kena bagi. Jelas InsyaAllah. Yang keenam, dalam ayat ini Tuhan sebut tiga je amalan yang digalakkan, tak sebut yang lain. Tak sebut solat, tak sebut puasa. Kenapa? Jawab dianya, sudah disebut sebelum ini. Sudah disebut bab solat, bab ni sudah disebut. Ayat ini fa'atizal qurba haqqu. Ayat ini khas untuk infak dengan harta. Kita ni jangan duk banyak sangat kat tanya. Ni manusia ni macam tu, dia panggil mazhab netizen. Dia kata apa? Ustaz ni tegur bab riba. Dia celak mata. Ustaz ni tak peka lah. Riba. Rasuah kenapa tak sebut? Kita kata kita tengok waktu lah. Likulli maqamin maqal. Setiap waktu tu ada tajuk dia. Besok saya sebut rasuah. Apalah Ustaz rasuah? Sebut agak tentang riba, tak kena belaka orang ni. Saya sebut tutup aurat, dia kata, alah konservatif punya Ustaz. Aurat ni orang tak simple lah. Sebut tentang apa pula kita kata? Macam-macam. Jadi kita kata setiap waktu, setiap tempat ada percakapan dia. Jadi ayat ini Allah Ta'ala nak sebut ikhlas dalam infak. Ikhlas dalam ibadat sudah sebut dah. Hunafa alillah. Semua ibadat kamu tu kerana Allah. Ini khusus untuk infak. Yang ketujuh, kita bagi kepada ayat zalika khairul lilladzina yuriduna wajha Allah. Semua itu bagi orang yang nak ibadat dia, infak dia kerana Allah. Isyarat kepada apa? Siapa dia? Siapa dia bagi infak kerana Allah, orang ini berhak untuk memandang wajah Allah di akhirat esok. Tadi ayat saya baca dah, wujuh yawma idzin nadhiratun ila rabbiha nadhirah. Maka kita buat ikhlas. Kita kenapa? Kerana Allah. Kita doa, ya Rabbi ya Karim Allah, layaklah hamba-Mu yang kerdil ini, hamba-Mu yang malah ibadat ini, untuk sampai ke syurga dan untuk memandang pada wajah-Mu ya Rabbal Alamin. Doa tuan-tuan. Ijma' ulama salah kata, annal mu'minin, orang mukmin yarawna rabbahum, mereka akan dapat tengok Allah Ta'ala sebagaimana kita dapat tengok ni bulan pada dunia. Itu ibarat je, bukan tengok sama tengok, jangan. Ni ada setengah orang ni dia potong video orang sekerat, kemudian dia ulas. Allah, saya kata ini satu kezaliman besar. Bila kita bincang tentang Allah, kena habiskan ayat. Seorang ustaz ni dia cerita, dia kata dunia ni semua kita ada jisim, ada benda belaka kan. Barulah ada nyawa. Tapi Allah bukan macam makhluk. Dia berhenti setakat tu, dia pergi ulas. Kawan tu kata Allah Ta'ala berjisim macam makhluk. Jauhnya jahatnya puak-puak pengedit video ni, Allahu Akbar. Kalau dia dengar habis tak macam tu. Allahu Akbar. Baik. Tengok, sebab tu saya kata kita dapat tengok Allah SWT sebagai Nabi-Nabi. Kadang-kadang dia katakan sebagaimana Nabi buat analogi, sebagaimana mu boleh tengok bulan penuh purnama, demikianlah manusia semua yang beriman berhak untuk tengok Allah Azza wa Jalla di akhirat. Tapi Allah bukannya sama. Laisa kamitslihi syai'.
Cuma Nabi buat analogi maknanya boleh tengok. Kecuali game Mu'tazilah, dia kata tak boleh tengok, kata ambil emu lah pokok-pokok. Kita Ahlus Sunnah ni kita nak tengok Allah. Yang ke-8, la yarbu indallah anna kullama yarbu indallah, mana-mana perbuatan yang tidak memberi pulangan keberkatan di sisi Allah, maka perbuatan itu tidak berkat. Perbuatan itu mamhuqul barakah, dicabut keberkatan, maknanya tidak ada kelebihan. Jangan buatlah benda yang tak ada berkat, jangan buat. Yang ke-9, wa ma ataitum min zakatin, zakah. Kenapa dia guna zakah? Yufidut taharah wa ziyah. Zakah tu makna nama, subur dan bersih. Sebab itulah bila kita keluar zakat untuk bersihkan harta kita. Kita infak untuk bersihkan harta kita. Salah satu daripada galakkan kepada peniaga-peniaga ni supaya bersihkan harta dia dengan cara mana? Dengan cara sedekah. Boleh jadi waktu kita berniaga, kita terjual barang yang tak baik, terjual barang yang syubhat, maka dengan kita sedekah tu, duit tu keluar, kita niatlah, kalau sekiranya harta aku ambil jual barang yang tak baik, maka berilah pahala tu kepada orang tu. Untuk di akhirat esok kita selesai masalah di dunia ini, insya-Allah. Baik, yang terakhir, yang ke-10, Allah Ta'ala ulang 2 kali. Tengok ayat ni. Wa ma ataitum min zakatin turiduna wajhallah. Turiduna wajhallah. Yang pertama, zalika khairul lillazina yuriduna wajhallah. Kenapa diulang 2 kali wajhallah? Tulis, pelajar. Lamma kana al-ikhlasu azizan. Ikhlas ni satu benda yang payah. Cakap boleh dengan tulu ikhlas, tulis. Tapi hati ikhlas ke tidak? Itu masalah. Ikhlas syai'un aziz. Mana benda yang sukar, benda yang payah. Asyara ila azamatihi bitakririhi. Allah Ta'ala ulang 2 kali ayat. Yuriduna wajhallah, turiduna wajhallah. Buatlah infak. Sedekahlah kerana Allah. Buatlah kerana Allah. Ikhlaskan kerana Allah. Sebab ikhlas itu satu benda yang payah. Allah ulang 2 kali ayat supaya mantapkan kepahaman kita, mantapkan kita punya perjalanan hidup. Para jemaah sekalian, mudah-mudahan kita belajar ini. Saya yang duk baca kepada tuan-tuan ni ikhlas, tuan-tuan yang belajar juga ikhlas, insya-Allah. Kalau orang nak kata apa, biarlah, pedulikan. Asalkan Allah Ta'ala redha kepada kita. Tidak ada harga nilai kita di sisi manusia kalau kita dimurkai oleh Allah Azza wa Jalla. Bila Allah sayang kepada kita, segala perkara yang kita buat liwajhillah, manusia nak kata apa, katalah. InsyaAllah kita akan sambung lagi. CD yang akan datang bermula ayat 41. Zaharal fasadu fil barri wal bahri ma kasabat aydin nas. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.